Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan bincangkan pula penggunaan integration di dalam motion. Ya. So jadi bila kita sebut motion ini, kita akan kaitkan tiga perkara, iaitu position, velocity dan acceleration. Ya, kedudukan, halaju dan juga pecutan. Jadi kalau kita lihat rajah kat sini, yang saya tulis kat sini, nampak tak arah nak panah tu ke atas kan? So, dan saya tulis ini integrating, maksud dia kalau kita diberi pecutan A, kita nak dapatkan velocity, kita akan integratekan dia. So, kalau if we are given velocity, kita nak dapatkan position, maka kita akan integratekan dia. So macam tu. Ini maksud dia ya. Kalau ingat semula, kalau arah nak panah ni ke bawah, so if we are given position, nak dapatkan velocity, kita akan differentiate. So dalam integrating dia terbalik. Alright. So kita lihat pada contoh yang pertama, yang ini. Kalau kita lihat, kita diberi velocity V. Lepas tu soalan dia apa? Soalan dia find its position. Okay. So kita diberi V, nak cari S. Find its position function. Jadi maknanya kalau kita lihat kat sini, we are given V, kita nak dapatkan S, maka we are going to integrate the V. Dapatlah S. So macam tu. So, jadi kita pun cuba kat sini. Jadi S sama dengan integrating of V. So kita pun cuba selesaikan, kita dapat ungkapan ini. Cuma ada C kat situ. Dan kita diberi syarat. Syarat kita adalah when S sama dengan 4, T sama dengan 0 kan. So kita masukkan syarat-syarat berkenaan, and finally kita akan dapat nilai C. Dan kita lengkapkan jawapan kita dengan masukkan nilai C ke sini, dan ini adalah jawapan dia. Alright. So inilah contoh nombor 1, mudah sahaja. Ini adalah berkenaan dengan apa ya? Ini adalah berkenaan dengan finding position and velocity by integration. Okey, bahagian yang kedua, kita lihat satu contoh kat sini. Ini adalah berkenaan dengan displacement and distance. Jadi apabila kita sebut displacement and distance ni, dia ada dua formula yang berbeza. Ini. Okey, ini adalah formula untuk displacement dan ini adalah untuk mendapatkan distance. Jadi untuk displacement ini, dia adalah integration of VT macam biasa. Tetapi untuk distance, dia adalah integration of modulus VT. Ya. So jadi saya ada take note sikit dekat sini. Note that the absolute value of the velocity is the speed. Ini adalah speed. Ini saya pernah bincangkan sebelum ni ya. So jadi kita ada dua rumus yang berbeza, displacement dan juga distance. Satu ada tak ada tanda modulus, satu lagi ada tanda modulus. Iaitu modulus ni bermaksud apa? Magnitude ya. Tapi untuk kali ini, untuk membincangkan ini, kita tidak akan bincangkan pasal magnitude tau. So kita lihat dia sebagai modulus ya. Absolute ni kita lihat dia sebagai modulus, di mana kita akan selesaikan integration ini yang melibatkan modulus. So saya rasa kamu semua masih ingat ya, dalam teaching video sebelum ini, tajuk dia Basic Properties of Integration, saya ada membincangkan macam mana kita nak menyelesaikan integration yang melibatkan modulus ya. So kita akan guna sekarang. Okey, kita lihat contoh satu ni. Yang ini kita lihat apa yang dia nak. Okey, kalau kita lihat soalan ini, we are given the velocity function Vt. Lepas tu soalan pertama, find the displacement. Selang ada 0,3. Lepas tu yang bahagian B, find the distance. Selang yang sama. Okey, satu ni yang displacement ni dia tak ada modulus. Yang distance ni ada modulus. Ingat So yang distance ni kena hati-hati sikit. Baik, kita lihat yang bahagian A, macam mana kita nak dapatkan displacement ni. Kita hanya integrate sahaja V tu macam ni. Senang sahaja. Ya, kita integratekan 0,3 V tu dan kita teruskan pengiraan macam biasa, kita dapat kosong. Jadi apa maksud kosong kat sini? Jadi
Ini adalah the particle is at the same position at time t equal to 3 as at t equal to 0. Ya, dia sama pada saat 03 sama. Ya, sesaran ya, displacement sesaran. Okey, bila kita nak selesaikan soalan nombor 2, velocity kita bertembung dengan modulus. Ini ya, bertembung dengan modulus. So kalau kamu ingat semula modulus, lihat Vt ni apa? Function dia apa? Function dia adalah ini kan, T kuasa 2 tolak 2T, betul? Ini adalah function dia. Jadi maknanya kita kena lihat. So saya rasa kalau kamu lihat yang ini, kamu dah tahu kot apa yang cuba saya sampaikan. So maksud dia, agak-agaknya ada tak satu nilai ataupun dua nilai lain yang kita boleh pertimbangkan in between 0 hingga 3. Jawapannya ada, iaitu 2. Macam mana kita dapat 2 ni? So kita dapat 2 ni by solving ni. Selesaikan ni. T kuasa 2 tolak 2T equal to 0. Dan dapatkan T tu. So kalau kamu selesaikan itu, kita dapat apa tahu? Kita dapat ini. Kita dapat 0 dan 2. So kena lihat 0 dengan 2 tu adakah termasuk dalam selang tadi tu. Jadi kalau kita lihat dekat sini, 0 dengan 2 tu, ni, selang dia adalah 03 kan? Tadi T kita dapat 02, betul? So 0 memang dah termasuk. So 2 tu adalah additional value yang kita kena pertimbangkan. Jadi kita ada apa? Kita ada basic selang iaitu 03 dan kita ada satu lagi nilai ekstra iaitu 2. Jadi our integration gonna be 0 to 2, 3. Okey? So macam tu. Tetapi seperti yang pernah saya bincangkan, kita kena justifikan yang mana satu function yang positif, yang mana satu function yang negatif yang kita kena buat. So ingat semula ya, kalau kita sebut pasal modulus kat sini, dia melibatkan piecewise function, ya, piecewise function. Jadi saya dah bagi jawapan kat sini yang pada selang 02 ni adalah negatif, pada selang 23 ni adalah positif. So saya tunjukkan sikit lah ya kat sini, supaya kita dapat sama-sama ingatkan. Ada saya buat tak? Yang ini. Lebih kurang macam ni lah ya. So diagram yang number line tu. So 0 dan 2 ni adalah nilai baru yang kita dapat tu. Jadi kita ada 3 portion ya. 1, 2, 3. Tetapi portion yang ini kita tak pertimbangkan. Ya, kita tak pertimbangkan sebab selang dia adalah antara 0 hingga 3 je. Jadi kita hanya pertimbangkan 1 dan 2 sahaja. So macam mana kita tahu ini positif? Macam mana kita tahu ini negatif? Ingat semula ya, positif negatif ini dia tak semestinya okey belah kanan positif, belah kiri negatif, tak. Dia tak semestinya macam tu. Hati-hati sikit. Ya, kena hati-hati. So kita kena justifikan entah ini negatif, entah ini positif. So kita kena ensure kan. So kena buat something lah. So jadi dekat sini kita cuba buat yang inilah ya. Cuba ini kita lihat sikit. Diagram ini kita dari sini kita akan dapat tahulah. So mengapa dia positif, mengapa portion ini negatif. Contohnya macam tu. So dekat sini kita dapat dia adalah positif, maka dia adalah negatif. Maksud dia ini positif. Okey, ini positif, ini negatif. Nilai yang di antara 0 hingga 2 negatif. Nilai yang T besar dia 2 positif. So macam tu. Jadi oleh sebab itu kita dah tahu macam tu kan. Jadi dekat sini kita faham kot. Nampak tak? Kita tahu kita ada dua integration kan. Jadi 0 hingga 2 maka dia adalah negatif. 2 hingga 3 dia adalah positif. Jadi once kita dapat ini, maka kita masukkan seperti biasa, lakukan integration seperti biasa dan kita akan dapat jawapan 8/3. Okay guys. So yang itu selesai. Lepas tu kita pergi kepada acceleration, constant acceleration. Ada dua bahagian. Kita ada satu constant acceleration, satu lagi kita ada free fall.
ya, constant acceleration dan free fall. Okey, bila kita sebut acceleration, constant acceleration, kita biasanya dia melibatkan dua formula yang ini, ya, formula nombor 10 dan formula nombor 11, ya. ST sama dengan S0 plus V0 T plus 1/2 AT squared. Dan untuk velocity, yang ini untuk position, ya. Yang ini untuk velocity, kita ada V0 plus AT. Ini bukan free fall, ya. Ini bukan free fall. Dia bukan jatuh bebas. Ini adalah yang constant acceleration. Kalau free fall lain, dia melibatkan G, ya, negatif G. Sepasal dia free fall tu, dia tarikan graviti ke bawah kan, dia jatuh ke bawah kan, jatuh bebas. Ini bukan jatuh bebas. Okey, yang penting adalah kita menggunakan kedua-dua formula ini. Tapi nanti dalam free fall, kita pun menggunakan rumus yang sama, cuma ada ubah suai sikit. Yang A ni pecutan kan, dia akan menggunakan pecutan graviti. Ya, ini pun sama. Bukan A tetapi pecutan graviti, itu G. Dan masing-masing ada negatif. Ya, sebab dia free fall. Okey. Kita pergi kepada satu contoh kat sini. Soalan dia apa? Soalan dia, kalau kita lihat, kalau kamu baca, dia bagi acceleration, dia bagi pecutan 0.032, lepas tu dia bagi velocity V, dia bagi A, dia bagi V. Soalan dia how far, dia nak mencari S. Lepas tu yang bahagian kedua, the velocity end of 1 hour. Ni 1 hour tau, ni 1 hour. Yang atas ni dia kata assuming that the spacecraft has a velocity of 10,000 meter per second when the sail is first raised. Ini mula-mula. After 1 hour, apa cerita? So macam tu lah cerita dia. Jadi kita pun kumpul maklumat. Jadi kita dapat tahu inilah. S0 adalah kosong, V0 adalah 10,000 mula-mula sekali. After 1 hour jadi berapa? So macam itulah. Dan pecutan ni adalah 0.032. Okey, this is pada T0 pula. T equal to 0. So after 1 hour, T dia adalah 3,600 saat. So after 1 hour 3,600 saat. Jadi kita masukkan ke dalam kedua-dua rumus ke atas tadi tu. Masukkan aja. By substituting the information into the formula, kita akan dapat jawapan seperti berikut. Right? So ini straight away. Okay, now kita pergi kepada free fall model. Free fall model tu kita menggunakan rumus yang sama juga, tetapi formula dia sikit berbeza. Okay, ini ada conversion, ya. Conversion mengenai free fall, sebab setengah-setengah buku dia guna meter per saat persegi, ms squared. Tetapi ada setengah buku dia pakai kaki, itu feet. Ya, feet. Ini S ni stand for masa tau. Ya, masa kuasa 2. Ini pun masa kuasa 2, ya. Squared, ya. So jangan ingat S ni sebagai distance pula. Dia bukan. Ini adalah masa. Okey, jadi formula dia adalah yang ini, ya. Kita tahu, kita just replacekan pecutan tadi tu dengan pecutan graviti, ya. Minus G lah, sebab dia ke bawah. So bila kita guna minus G dekat sini, kedua-dua rumus yang kita belajar tadi tu semua habis terikut sekali. So nampak tak, ada negatif, ada negatif. A ini supposed to be A kan, jadi G. Ini pun patutnya A jadi G. So macam tu. So inilah model free fall, rumus yang kita gunakan untuk free fall. Okey, kita tengok satu contoh kat sini. Idea dia mudah aja. Kalau kita baca kan, shilling ni dia lambung daripada atas pergi ke bawah. Itu je sebenarnya. Shilling daripada atas ni dia lambung sampai ke bawah. Soalan dia apa? Soalan dia yang pertama, how long does it takes for the penny to hit the ground? Masa. Ya, bila dia lambung duit sampai ke bawah, berapa lama? Yang kedua, what is its speed at the time of impact? So, soalan ni bahagian kedua ni, pada kedudukan ni dekat bawah ni,
bila dia dah jatuh ke bawah, pada kedudukan bawah ni, berapakah speed dia? Speed dia, bukan velocity tau. Speed. Ingat balik, speed tu macam mana? Speed dia. So, jadi, kita pun cuba mencari satu persatu. Kita ada 2 formula tau. We have 2 formula. Kita akan manipulate kedua-duanya. And to find the speed, please remember, we need to know the velocity first. Okay, case yang pertama adalah ini. Last kali masa dia ni, masa dia adalah T sama dengan 50 square root of 5 over 7. So, macam mana kita dapat? Kita guna rumus yang pertama ini. Okay. So, jadi, ST sama dengan S0 plus V0 T minus 1 over 2 GT kuasa 2. So, masukkan semua-semua nilai tersebut. So, dekat sini, apa ni? Dia bagi... kejap ya. Ini mungkin salah ya. Sebab, saya dah tukar belum? Saya patut tukar ini. Ni 1250 ni. Sebab apa tahu? Sebab saya gunakan 9.8. 9.8 ini adalah conversion dia adalah meter kan? Meter kan? Jadi saya sepatutnya convertkan 1250 ni ke meter dulu. Ataupun kita buat macam ni. Soalan ini kita anggapkan 1250 ni sebagai meter lah. Jangan fikir sebagai feet. So kalau saya nak guna 1250 sebagai feet, meter, sebagai kaki, maka saya tak wajar guna 9.8. Saya kena guna ni. Kena guna 32. Okay. Okay, jadi kita andai macam ni lah. Kita buat macam ni. Yang 1250 ni kita katakan dia adalah meter. 1250 meter. Maksud dia jarak ni adalah dalam meter. So, dalam meter. So, jadi kalau dalam meter, kita masukkan ke dalam rumus ini. 1250, masukkan sini dan kita akan dapat, selesaikan ni, kita dapat T sama dengan nilai berikut. Okay, ini adalah nak mendapatkan T. Right? Boleh V kosong ni faham kan? V kosong ni halaju awal kan? Kosong lah. Masa dia dekat atas tu. So, yang ini pun sama lah. Ni pada ni ST ni kosong juga. Right? ST ni. Ini ST ni bila dia hit, dia impact occurred. Dah dekat bawah dah. Right? Ini dekat atas. V0 kan bila V0 ni maksud dia jarak asal lah. V0 ni kosong, S0 ni 1250. Jarak ni 1250 ni akan reduce tau. Kurang sampai kosong. So macam tu. Okey, itu adalah nombor 1. Yang bahagian nombor 2, kita pakai rumus yang ini juga. Rumus ni juga. Rumus yang kedua tu, V0 tolak GT, kita masukkan nilai T yang kita baru dapat tadi tu. Kita nak dapatkan halaju dia. Nak dapatkan dia punya velocity. Jadi velocity dia adalah negatif 70 square root of 5. Maksud yang negatif ni adalah ke bawah lah. Kita sudah maklum, tapi sebab kita tak mencari velocity, kita mencari the speed. Bila the speed, kita letak modulus kan? Letak modulus kat situ. So kita dapatlah positif. So 70 square root of 5. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu teaching video kita kali ini. Kita akan sambung dalam teaching video yang akan datang dalam topik yang lain. Thanks for watching. Hope you enjoy the video.